إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita menyambung kembali bicara kita yang terhenti pada 17 hari bulan 3 yang lalu. Pertemuan kita di sini dengan izin Allah Ta'ala kita berhenti pada hadis yang ke-27 di dalam teks kita, himpunan 40 hadis tentang akhlak yang mulia. InsyaAllah pada malam ini dengan izin Allah Ta'ala kita meneruskan bicara kita pada hadis yang ke-28. Hadis yang agak panjang matanya, di bawah tajuknya adalah melebihkan orang lain. Kita pernah bicara dahulu konsep al-ithar, iaitu melebihkan saudara kita yang lain lebih daripada diri kita sendiri. Walaupun dalam banyak keadaan memang diri kita memerlukan perkara tersebut, tetapi kita memandang ketika itu saudara kita yang lain lebih memerlukannya daripada kita. Maka konsep al-ithar ini satu daripada sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibas kembali sebelum kita baca mata riwayatnya di dalam Al-Quran, kalau kita buka dalam suratul Hasyri, surah yang ke-59 di dalam Al-Quran, berada di dalam juzuk yang ke-28. Kita cari ayat 29. Ayat itu panjang sedikit, tapi kita nak ambil pada kalam Allah yang mulia yang sebut tentang al-ithar. Kalam Allah yang mulia, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita ambil setakat tu lah. Dia mula ayatnya walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, tu mula ayatnya lah. Ayat tu Allah turunkan menceritakan suasana ketika berlakunya hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah, dan bagaimana suasana yang berlaku di kalangan sahabat Ansar dan juga sahabat Muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi kita ringkaskan, dalam ayat 9 tu Allah cerita bagaimana sebahagian sahabat Ansar ini yang mereka berada di Madinah, yang tinggal di Madinah, walaupun ketika itu mereka memerlukan beberapa keperluan, namun apabila mereka melihat kedatangan sahabat Muhajirin radhiyallahu anhum ajma'in ke tempat mereka, dan mereka melihat sahabat Muhajirin ketika itu lebih memerlukan daripada diri-diri mereka sendiri, maka mereka telah memberikan perkara tersebut kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang baru datang pula. Maka tindakan itu Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala pujilah, Allah abadikan di dalam ayat 9 suratul Hasyri. Jadi ini yang kita cuba nak bicara di sini. Ini sebenarnya sikap melebihkan orang lain ini telah dimiliki dengan sempurna oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadisnya agak panjang, kita baca sikit mata riwayat ni. Wa an Sahal ibni Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu. Patutnya ain tu baris bawah.
As-Sa'idi. Ain tu balik bawah. Bukan ain balik atas. Ain tu balik bawah. Anna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansuja faqalat nasajtuha bi yadayya li aksuwakaha fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu faqala fulan uksuniha. Sepatutnya lebih tepat lagi, bukannya Hamzah Qata' ya, cetakkan dalam teks saya ni Hamzah Qata', alif ada Hamzah atas dia, tapi sebenarnya lebih tepat lagi dia bukan Hamzah Qata', tu Hamzah Wasal. Hamzah Wasal. Jadi maknanya alif dia ada kepala huruf sad, bukannya Hamzah itu. Kamu uksuniha ma ahsanaha faqala sallallahu alaihi wasallam na'am fajalasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil majlis thumma raja'a faqafaha thumma arsala biha ilayhi faqala lahu al-qawm ma ahsanta labisaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa 'alimta annahu sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan faqala inni wallahi ma sa'altuhu li albisaha innama sa'altuhu litakuna kafani. Qala Sahal radhiyallahu anhu fakanat kafana. Rawahul Bukhari. Panjang. Ini Imam Al-Bukhari, bukan Pakcik Bukhari kamu butuh. Ini Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullah ta'ala, nama sebenarnya tokoh besar daripada Bukhara bidang hadis, meninggal tahun 256 Hijrah. Bayangkan kalau kita tengok ni panjang ni. Termasuk bagi saya lemah ni panjang lah ni matan riwayat ni. Jadi Imam Al-Bukhari ni rahimahullah ta'ala, dia bukan hanya riwayat ni saja, riwayat yang lain yang lebih panjang pun dia ingat. Ni satu anugerah Allah Ta'ala lah, yang tak ada pada orang kampung Guntur Sungkai. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita baca riwayat ni apa maksud dia. Dan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau ni sahabat Nabi lah, sahabat Ansar, suku Khazraj. Kalau kita merujuk umpama di dalam kitab Tahribul Asma' wal Lughat susunan Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf nama sebenarnya, meninggal tahun 676 Hijrah. Tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Sahal ni sebelum daripada diberi nama Sahal itu, yang beri nama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahlun maksudnya mudah lah, mudah. Nama dia sebenarnya kalau merujuk kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, nama sebenarnya adalah Hazanun. Hazanun ni bahasa Sungkai sedih. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tahu nama dia tu Hazanun, maka baginda sallallahu alaihi wasallam tukar namanya kepada Sahlun. Elok sikitlah bunyinya maksud dia. Kalau tidak panggil sedih-sedih. Gitu-gitulah. Jadi balik kita bicara di sini. Beliau ni kata Al-Imam An-Nawawi lagi rahimahullah ta'ala, ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun 11 Hijrah, ketika itu Sahal ni radhiyallahu anhu baru memasuki usia 15 tahun. Dan beliau ni sempat riwayat sebanyak 182 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang
dicatatkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Tahdhibul Asma' wa Lughat, sudah ringkaskan sajalah. Dan usia beliau tu sekitar meninggal dunia tahun 88 Hijrah. Tahun 88 Hijrah di Madinah. Itu yang lebih masyhur lagi, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qila, ada satu pandangan kedua menyebut tahun 91 Hijrah, tapi lebih masyhur adalah tahun 88 Hijrah. Ketika tu usianya mencecah 100 tahun. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini radhiyallahu anhu. Ringkaskan ceritanya, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa Sahal ni radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah. Itu fakta yang kita, kalau boleh kita cuba ingatlah. Sambil-sambil ngerok kopi Ocena orang dulu dengan lempin tepung adanya dalam, cicahnya tempoyok masuk royak tabung. Petang-petang sedap betul, kata apa, jando aku turun rolok, kata apa. Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itu sedikit bayu data riwayat hidup Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi dia kata, sesungguhnya ada seorang perempuan, tak disebut nama dengan jelas, satu hari datang bertemu dengan Nabi SAW, membawa bersamanya burdah. Burdah ni tak apalah saya hormati di sini, kalau terjemahan dalam teks saya ni selai selendang, dia kata tak apa tu. Kalau asal burdah ni satu bentuk jubah, satu bentuk pakaian labu jubah yang dibuat daripada bulu kambing piri-piri. Itu burdah, itu makna asal. Dan burdah ni, kata Sahal lagi, perempuan tu mansujah. Mansujah ni yang telah ditenun dengan elok. Pakaian di situ lah. Apa, saya hormati penterjemahan sehelai selendang. Ketika tu berkatalah wanita ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku telah tenun sendiri burdah ni dengan tujuan agar engkau memakai. Aku tenun dengan tanganku sendiri, kedua tanganku, biyadaya, agar engkau dapat memakainya. Arti kata lain, dia nak hadiahkan kepada junjungan besar Nabi SAW burdah tu. Maka ketika itu cerita di Sahal ni radhiyallahu anhu, baginda SAW mengambil burdah tu dalam keadaan muhtajan ilaiha. Memang Nabi berhajat. Hendakkan burdah tu dah cantik. Sebab Nabi kita terima hadiah. Itulah. Balik kita di sini ketika itu baginda, Nabi tak terima hadiah, tapi Nabi juga tak terima sedekah kan? Nabi terima hadiah tapi Nabi tak terima sedekah. Sebab apa? Sedekah itu memang Allah Ta'ala telah larang bagi Nabi dan keluarga baginda, betul? Ya. Sedekah tu kalau mazhab Syafi'i diterjemahkan bentuk zakat. Zakat. Dan cuma pada soalan tak apa. Kalau kita tengok suasana di zaman kita ni, terutama di kalangan ilmuwan yang masih hidup yang bermazhab Syafi'i lah. Umpamanya disebut di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, kitab fiqh mazhab Syafi'i yang terkini, disusun oleh 3 ulama besar Syria bermazhab Syafi'i, Ad-Doktor Mustafa Al-Bura, Ad-Doktor Mustafa Al-Khid, Ad-Doktor Ali Al-Syarbani, hafizahumullah ta'ala. Salah seorang daripada mereka iaitu Ad-Doktor Mustafa Al-Bura, hafizahullah ta'ala, pernah datang kepada Ipoh once upon a time, kata apa. Jadi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu dibahaskan dalam bab zakat. Sebab isunya memang kita tak nafikan hukum asal begitu lah.
Sebab ketika hayatnya Nabi SAW, ada bahagian daripada ghanimah. Ghanimah harta rampasan perang yang diperolehi selepas peperangan berakhirlah dengan tentera musuh. Jadi al-khumus 1/5 daripada harta rampasan perang tu. Tapi bukan semua 1/5 tu untuk Nabi SAW dan keluarga Nabi. Ada lagi kongsi dengan di golongan yang lain, al-masakin, ibnu sabil, al-yatama. Tak apa kita ringkaskan. Jadi ketika tu memang hukum masa tu maknanya menegak keluarga Nabi dan Nabi sendiri menerima sesuatu bentuk sedekah, bentuk zakat pun. Itu ketetapan Allah Ta'ala. Tak apa. Apabila dah tak ada suasana sekarang ni lah, ini yang dibahaskan ni, maka sebahagian ulama bermadzhab Syafi'i yang terkemudian, seperti yang disebut di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu, teringkaskan bahasa kita maksudnya, mereka menyebut bahawa di situ maknanya oleh kerana al-khumus daripada ghanimah itu tidak ada suasana kita sekarang ni, maka di kalangan keluarga Nabi itu sepatutnya mereka juga layak diberi sebahagian daripada sedekah itulah. Itu ijtihad, saya sebut ijtihad sebahagian daripada Asy-Syafi'iyah yang terkemudian, termasuk dalam suasana kita sekarang. Tapi macam yang abang tanya tadi, betul tu. Asal memang kita tak nafikan, dalam Sahih Muslim pun ada kenyataan Nabi sendiri bahawa Nabi dan keluarga Nabi masuk dia tegak, maksudnya mengambil sesuatu bentuk sedekah. Tetapi bentuk hadiah maksudnya tak ada apa masalah. Tak apalah, balik kita bicara di sini. Jadi umpan ni balik hadis ni menghadiahkan Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, iaitu burdah tu. Maka Nabi terima, Nabi pun pakai. Maka kata sahabat lagi radhiyallahu anhu, bila Nabi pakai tu, ketika tu Nabi pun keluar bertemu dengan kami para sahabat. Bila tengok tu memang Nabi ni pakai apa pun memang teramat indah lah, ciptaan Allah Ta'ala lah. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam, kita dah bicara dahulu, kalau Nabi Yusuf alaihi salam yang Nabi sendiri sebut, riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, ketika peristiwa Mi'raj, Allah Ta'ala pertemukan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi beritahu kita umat Nabi, kalau bahasa kita maksudnya, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam telah dikurniakan Allah Ta'ala syartul hasan, separuh kecantikan. Separuh kecantikan. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut macam orang kampung potong sungkai, ingat sikit lah. Teman yang paling kacau itu orang kampung potong sungkai. Tapi Nabi kita tak sebut macam tu lah. Jadi nak ceritakan Nabi kita bila pakai pakaian cantik, orangnya pun memang cantik, memang menyerlah lah. Maklang kamu dud, kata apa, putih melepot, kata apa, pakai apa pun cantik, kamu tu legam, pakai apa benda pun aku tengok sama je. Kat tutup dekat depan je lah. Sini muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tu bila tengok Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang teramat indah, dengan burdah pun tadi, ada seorang lelaki, fulan ni lelaki lah di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu, tak disebut nama dengan jelas. Ini dia kata, wahai Rasulullah, cantiknya bahasa kita, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau pakaikan kepada aku burdah. Itu lah dia sebut dia dulu. Alangkah baiknya ya Rasulullah sekiranya engkau pakaikan juga kepada aku burdah. Nabi kita ni dengar macam tu. Kalau kita tak payah,
Cantiknya handphone. Bagi Pak kita macam Memang lagi suruh palang kamu dah kata orang. Tapi Nabi kita ni berbeza di situ. Bila sahabat disebut dia macam tu, Nabi kata na'am, ya betul. Tak apalah. Nabi tanggal berapa? Nabi masuk sekejap ke dalam rumah Nabi. Nabi lipat. Tu ada perkataan fatawaha di situ. Fatawaha. Nabi lipat. Tengok benda tu. Apa Nabi bagi? Nabi bagi kepada sahabat dia tadi. yang muji tadi. Yang muji tu tadi lah. Nabi bagi tu. Ketika tu bila tengok macam tu, sahabat-sahabat lain ni bahasa orang Sungai agak metor sikit lah. Soalnya kami pun tak minta ni tu, tiba minta. Dia marah macam tu lah. Tapi sahabat Nabi ni suasana kita kena faham di situ lah. Beza dengan cara kita lah. Jadi ada sebagian sahabat Nabi kata ma ahsanta, tindakan kamu ni tak elok, tak berapa elok ni. Kamu tak faham ke yang burda tu Nabi tadi Nabi ambil, Nabi berhajat, memang Nabi dah sungguh Nabi pakai, tiba-tiba kamu pergi minta pula. Dan kamu pun memang dah tahu dah Nabi ni takkan menolak orang yang meminta. Itu yang penting tu. Annahu sallallahu alaihi wasallam la yaruddu sa'ilan. Nabi tak pernah tolak orang yang meminta. Ada bagi. Itu hebatnya diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu sahabat ni jawab. Sahabat ni kata, demi Allah sesungguhnya aku minta budak tu kat Nabi, bukan aku nak pakai. Tapi yang sebenar-benar, sebab ada innama situ, ada tu asri, kalimah pembatas sifat, tu asal bahasa lah. Innama, hanya yang sebenar-benarnya aku minta Nabi bodoh tu, moga-moga ia jadi pakaian yang akan jadi kafan bagi tubuh. Untuk kafan tubuh dia lah, jadi kain kafan kalau bahasa kita maksudnya. Dia nak budak tu jadi kain kafan. Kenapa begitu? Kalau kita tengok hadis ini di dalam kitab Fathul Bari yang merupakan syarah kepada Sahih Al-Bukhari, penyusunnya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, atau nama sebenarnya Ahmad bin Ali rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 652 Hijrah di Al-Qahirah, Mesir. Tokoh besar bidang ilmu bermadzhab Syafi'i juga fiqahnya, menyebut bahawa apa saja yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni, maka di situ disebut sebagai bekas yang Nabi tinggalkan. Kita ni termasuk saya, pakai baju, sahabat minta, sahabat pakai, terus tumbang kawan tu. Bau mengit tu, bau ketiak kamu kata apa. Aku tak tahan kata apa. Ikan teroboi nanggung. Betul gitulah. Diri Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok banyak riwayat, saya ringkas saja nak jemaah masa kita malam ni dengan izin Allah Ta'ala. Kitab Syama'il Muhammadiyah disusun oleh Imam At-Tirmidzi Muhammad bin Isa rahimahullah ta'ala, meninggal tahun 279 Hijrah. Banyak riwayatlah, kita ringkas saja. Antaranya kenyataan daripada pelayan di rumah Nabi selama 10 tahun, tak lain tak bukan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang cerita kat kita, kalau bahasa kita maksudnya kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya tubuh baginda ni sallallahu alaihi wasallam ni memang harum baunya, walaupun tak pakai minyak wangi pun. Kita tak pakai odorono, lari sahabat gelap. Tu cerita. Kena pula sehari tak mandi, masuk hari kedua tak mandi,
satu rumah mengalahkan bau tempoyak. Itu kita lah, termasuk saya sendiri pun. Beza dengan apa yang Allah ciptakan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Ditambah pula, bila baju tu, kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari tu, pakaian tu, burdah tu telah kena pada tubuh mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ni nakkan dalam bab tabarruk mengambil keberkatan dengan bekas ataupun sisa yang pernah digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama ada pakaian ke, apa saja, kasut ke, minuman ke, lebihan air wuduk ke, dan perkara-perkara yang seumpama. Jadi ni yang dia nak sangat tu. Dia nak biarlah kain kafan untuk dia nanti kalau dia meninggal dunia adalah daripada pakaian yang pernah atau kain yang pernah dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab litabarruk di situ, mengambil keberkatan. Jadi muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, akhirnya memang benar kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu di akhir mata riwayat ini, memang benarlah, memang kain itu, burdah itu menjadi kain kafan kepada sahabat ini tatkala beliau meninggal dunia. Muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, riwayat ini sahih. Dalam Sahih Bukhari, kita ringkas saja, ada sikit keterangan dalam halaman 59, saya baca sikit lah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak permintaan orang lain selama baginda sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberikannya kepada orang yang meminta itu. Ada riwayat yang lain diceritakan, saya ringkas saja, kalau kita merujuk di dalam kitab Al-Mughni an Hamdil Asfar fil Asfar, disusun oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi Abdul Rahim bin Al-Husain, nama sebenarnya, meninggal dunia tahun 806 Hijrah, tokoh besar bidang hadis bermadzhab Syafi'i daripada Mesir juga. Beliau menyebut ada riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu 'ala al-Islam illa a'tahu. Tidaklah ditanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang berkenaan dengan persoalan yang ada di dalam Islam ni. Ditanya tu memang ada kaitan dengan soal agama Islam ni. Yang diminta tu ada kaitan dengan soal Islam ni. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas radhiyallahu anhu, pasti akan memberi orang yang bertanya. Hadis itu sahih, muttafaqun alaih, disepakati sanadnya oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita rekakan saja. Sini tak ada tapi kita saling. Dalam teks itu ni, saya nak pergi kepada muka surat 60 tu, isu tentang pergi di kedai Fulan bin Fulan tu secara bertanggung. Kenapa? Saya tinggalkan riwayat yang tu, tapi kita nak pergi kepada riwayat yang sanadnya lebih kuat lagi, hadis yang sahih. Ada dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan oleh sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, sahabat Ansar. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, satu hari ada beberapa golongan Ansar yang agak susah telah datang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Maka Nabi pun beri satu demi satu lah, beri. Sehinggalah dah tak ada apa nak beri. Yang datang minta tu ada, masih ada lagi, masih ada menunggu lagi. Ketika melihat keadaan itu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam teks ni tak ada, tapi saya saringlah apa Nabi sabdakan. Ma yakun indi min khairin falan addakhirahu anku. Nabi sebut, berbahasa kita maksudnya, tidak adalah sesuatu yang aku nak simpan daripada kamu ni. Maksudnya Nabi tak suruh barang. Kita ada ke lagi? Tak ada. Padahalnya ada stok tempoyak. Itu berapa suka lah. Cuma dia tak ngabur. Mana banyak lagi. Nabi ni dia jujur macam tu. Sebut dekat sahabat Ansar tadi, yang mereka masih ternanti-nanti pemberian daripada Nabi tadi tu. Ini Nabi kata, tak ada lagi yang aku simpan daripada pengetahuan kamu ni, tak ada lah barang. Dan Nabi sebut lagi, wa man yasta'fif, siapa yang menahan diri dia daripada meminta, yu'ifahullahu, nescaya Allah Ta'ala akan beri dia iffah. Iffah ni pelihara diri dia daripada sifat terlalu meminta dalam kehidupan. Dan Nabi sebut lagi, wa man yastaghni, siapa yang rasa dia dah cukup dah dengan apa yang ada tu, walaupun mungkin zahir tak cukup juga, tapi dia rasa cukup dah, yughnihillah, Allah Ta'ala akan kayakan dia. Maksudnya adalah Allah akan beri dia sifat qanaah, berpada dengan apa yang ada. Nabi sebut lagi, wa man yasbir, siapa yang bersabar dengan kesusahan tu, dia tak dapat pemberian tu, maka yusabbirullah, Allah pasti akan beri dia kesabaran yang baik. Jadi itu antara yang Nabi sebut begitulah. Itu dengan sanad yang lebih kuat lagi lah, hadis yang sahih. Jadi memang pernah berlaku, memang itu cerita dalam Sahih Bukhari. Sampai satu masa dah tak ada apa nak bagi dah. Dah tak ada apa nak bagi. Kalau kita tengok pula riwayat lain, saya saling sini tak ada. Riwayat dalam Sahih Muslim juga. Masa tu Nabi SAW tidak ada di rumah. Nabi keluar rumah lah. Datang seorang wanita membawa bersama dengan dia 2 orang anak yang masih kecil lagi. Wanita ni datang nak minta bantuan. Nak minta bantuan dia susah. Ketika tu Aisyah ni kata, kalau bahasa kita maksudnya, wahai makcik, dan itulah bahasa orang Sungai. Dah tak ada apa di rumah nak bagi. Wanita tu tunggu lagi dengan anak dia. Aisyah pun ketika tu rasa serba salah, pergilah cari-cari dekat dapur. Bahasa kita maksudnya, jumpalah sebutir tamar, kurma kering. Kan banyak pun sebutir ya. Ketika tu apa Aisyah ni buat radhiyallahu anha? Aisyah bagi kepada si ibu tu tadi, wahai ibu, ni dia yang ada dekat rumah. Ya, ni yang ada. Tu rumah pembesar negara Islam Madinah tu. Nabi SAW tahu apa wanita ni buat. Yang hebatnya, depan Aisyah ketika tu radhiyallahu anha, wanita tu pun lapar juga, tapi dia tengok anak dia ni, dia pandang orang ni, apa si ibu tu buat, dia belah 2 tamar. Aisyah tengok perbuatan dia tu, dia belah 2, sebelah dia bagi anak dia yang ni, sebelah dia bagi anak dia seorang lagi. Akhirnya dia pun beredar dengan anak dia, meninggalkan rumah Nabi masa tu. Tak lama lepas tu Nabi pun sampai rumah. Aisyah pun cerita daripada awal sampai akhir tu. Apa Nabi sebut, berbahasa kita maksudnya, sesungguhnya kebaikan yang si ibu terlakukan kepada anak membawanya ke syurga Allah Ta'ala. Kita, tapi nak cerita kat kita maksudnya, memang rumah Nabi selalu dikunjungi oleh orang yang meminta. Dan sikap Nabi memang akan beri apa yang ada. Tu hebat baginda sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap dah tak ada apa.
dan Nabi memberikan nasihat yang kita dah bicara tadi itulah. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tak apa di situlah. Kita cubalah maksudnya untuk diri saya bersama, ya. Mungkin kita tak mampu lah macam tu. Ada sahabat baru beli kereta Proton X70. Ada sahabat yang kata lama ni kereta. Tiba-tiba tuan ambil kunci, nak ambil. Kalau ada macam tu, aku rasa tak tahulah. Tapi kursi bagi bulan kalau dia tak suka ada dia. Sebab kita nak cerita kita ni level kita ni memang level tak tahulah yang ke bawah berapa. Termasuk saya sendiri pun. Itulah cerita. Jadi kesimpulannya apa daripada hadis ni? Jadi kita nak beri ikut kemampuan masing-masing. Asalkan maksudnya dalam hidup kita ni adalah yang kita beri. Ataupun arti kata lain, kita lebih banyak memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ada sahih riwayat Imam Muslim juga, sahih Muslim, tangan di sebelah atas Nabi kata lebih baik daripada tangan di sebelah bawah. Tangan di sebelah atas tu Imam Nawawi rahimahullah taala, kitab beliau Al-Minhaj syarah sahih Muslim, dia ulas kiasan kepada al-mu'ti, orang yang memberi. Tangan di sebelah atas tu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta tangan di sebelah bawah. Walaupun tak salah kita minta, tak salah kita minta, bukan hina pun, tak hina pun. Tapi dalam banyak keadaan, termasuk diri saya, kalau boleh nak, dalam banyak keadaan kehidupan seharian kita lebih banyak memberi. Peratusan memberi itu lebih banyak lagi daripada peratusan kita meminta. Muslimin, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok pula hadis berikutnya, hadis yang ke-29. Dalam sikit masa kecederaan. Kurang 5 minit ataupun 4 minit. Ada pertanyaan tu Ustaz? Ya. Berkenaan tajuk tabaruk tadi. Ya. Berkaitan tadi kita Ustaz ulas sikit tentang sahabat Rasulullah yang Rasulullah berbekam. Rasulullah suruh buang darah tu, tapi dia minum darah. Ya. Ya. Tabaruk tak macam. Riwayat tu kalau kita tengok memang ada beberapa versi riwayat, antaranya di dalam riwayat Imam Al-Hakim Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala, meninggal tahun 405 Hijrah, kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Riwayat tu adalah, tapi cuma ulama hadis ni berbeza pandangan. Tentang status riwayat tu, ada yang kata riwayat itu diterima lah. Ada yang kata riwayat tu ada juga kelemahan dia. Tak apa, kita ambil riwayat yang pandangan kata riwayat tu diterima. Ada pula dua pandangan pula. Jadi yang pertama mengatakan bahawa itu khusus berlaku ketika itu, maksudnya hanya untuk Nabi saja sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya isunya sahabat tu minum darah tu, limas darah bekam tu, berlaku hanya untuk diri Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak kepada orang yang lain. Itulah maksudnya, itu yang pertama. Pandangan kedua mengatakan tadi, sebab mengambil pendekatan bahawa riwayat itu ada kelemahan dari sudut sanad dia, maka sebenarnya yang benarnya adalah sama ada darah Nabi ke ataupun yang selain Nabi ke, maka perkara itu sepatutnya tidak berlaku begitu. Itulah. Ada dua pandangan, kita tak nafikan di sini. Jadi maksudnya pandangan pertama kata harus minum tu hanya untuk diri Nabi itu saja. Apa yang keluar daripada diri Nabi. Dia ada juga riwayat yang al-baul, air kayu kecil Nabi itu. Ada juga riwayat. Cuma Imam Al-Hafiz Al-Haythami Ali bin Abi Bakrin, tokoh besar bidang ilmu bermadhab Syafi'i, meninggal tahun 607 Hijrah, tokoh besar daripada Mesir lah, dan kitab Majma'uz Zawaid mengatakan sanad itu juga ada kelemahan di situ lah. Jadi kalau kita melihat di situ, maksudnya di situ ulama tak sepakat.
Jadi kalau yang pertama tu kata, kalau darah ni darah Nabi saja, okey, khususiah untuk diri Nabi. Yang selain Nabi tidak begitu. Allah Ta'ala. Pada yang kedua tadi mengatakan riwayat tu sanadnya tak apa. Itu saja. Terima kasih. Ya. Sabar kita teruskan sikit lagi masa 1 minit ya, 1 minit. 1 minit tu mampu apa betul? Masa kemasan tak tu? Masa dimasak. Video cerita. Saya masuk sikit saja hadis ke-29 ni, dia punya tajuk utamanya mengutamakan kepentingan orang ramai lah. Ini sumbangan. Berapa masa tak mengirim tak? Tadi kesimpulan tadi apa ada? Kita nak belajar untuk diri saya, iaitu mohon pada Allah agar Allah beri kita ni al-ithar. Al-ithar maksudnya sifat atau sikap melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Kan kadang-kadang tengok, tapi contoh gini lah, kadang-kadang kita ada sahabat kita, mungkinlah dia setakat dia mampu, dia mungkinlah bungkuskan nasi lemak lah contohnya. Nasi lemak kan, nasi lemak dia bungkuskan, jadi mungkinlah tak banyak mana pun. Jadi kita tu tengoklah, kalau kita nak kira di rumah ada 10 orang, betul kan? Jadi kadang-kadang ambil awal dia pergi 1, 10, 10. Dalam poket ada 2, dalam raga motor ada 5. Contoh begitulah. Jadi sampai tak meninggalkan sahabat yang lain. Contoh begitu. Jadi kita berpada-pada. Kita belajar malam ni, kita berpada-pada lah tu. Tengok mungkin itulah kemampuan sahabat yang ada tu. Dia ada niat nak apa ni, sedekah ke apa ke sebagainya. Tabarruk dia sumbangan di situ. Kita terima, tak ada masalah di situ. Tapi kita yang terima bentuk yang begitu, kita kena imbangi lah. Imbangi lah juga kan. Kalau kita rasa tak apalah, takkan ni tak apa, teman tak apa, maka teman beli lain lah. Kita utamakan apa sahabat ini. Ya, saya yakin lah di karya ni kita dah laksanakan perkara yang begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Pada umum kita akan jumpa lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina